berlaku dalam organ pembiakan. Okay. Dan proses meiosis akan menghasilkan sel gamit yang mana bilangan kromosom pada sel gamit itu adalah haploid. Okay, haploid bermaksud separuh daripada sel induk. Di meiosis berlaku dalam testis dan juga ovari. Baik, ni organ pembiakan lelaki, ni organ pembiakan perempuan. Jadi dalam organ pembiakan lelaki, proses meiosis tu berlaku di testis, dekat sini. Berlaku dekat testis. Sebab apa? Sebab dekat testis ni adalah organ pembiakan lelaki yang terlibat dalam proses penghasilan gamit jantan ataupun sel pembiakan lelaki iaitu sperma. Okay, manakala dalam untuk perempuan, proses meiosis dia berlaku dalam sistem pembiakan perempuan. Okay, dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat ovari. Okay, kerana meiosis akan menghasilkan sel pembiakan induk perempuan iaitu sel ovum lah sel ovum. Okay. Jadi bila awak tengok gambar Raja ni, so macam cikgu harap awak jelas. Kalau awak tak jelas lagi, kita tengok lepas ni ada satu lagi diagram yang cikgu rasa okey, bila awak nampak tu awak faham sebenarnya kat mana meiosis tu berlaku dan apa keperluan berlakunya proses meiosis. Okay, so meiosis dia membentuk gamit ataupun dia membentuk sel pembiakan melalui proses gametogenesis serta dia memastikan bilangan kromosom diploid, sesuatu organisma yang menjalankan proses pembiakan seks sentiasa dikekalkan daripada satu generasi ke satu generasi. Okay. Sebab apa? Sebab bila proses pembiakan berlaku, proses pembiakan secara seksual berlaku, anak yang dihasilkan daripada proses pembiakan secara seksual itu adalah dia mempunyai bilangan kromosom yang diploid. Jadi diploid bermaksud kalau diploid itu 2N. So kalau manusia bilangan kromosom untuk setiap generasi mesti kekal pada 46. Okey. Jadi sebab itu perlunya proses pembiakan secara meiosis ni. Sebab proses pembiakan secara meiosis ni dia akan memastikan sel gamit yang dihasilkan mesti bilangan kromosom dia adalah haploid, separuh. Sebab bila haploid separuh bermaksud kalau kita punya sel manusia, kromosom manusia bilangan dia adalah 46 pada semua sel soma manusia. Jadi untuk sel pembiakan dia mesti haploid 23. Sebab bila proses persenyawaan berlaku antara sel sperma dengan sel ovum, maka 23 bersenyawa. So 23 plus 23, so dia akan hasilkan anak yang mana bilangan kromosom dia adalah diploid, bermaksud 46 balik. Baik, itu yang pertama, keperluan meiosis. Okey. Yang kedua, meiosis juga menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Okey. Ni satu lagi kita kata kepentingan proses meiosis. So dia akan hasilkan variasi genetik. Variasi ni maksudnya kepelbagaian dalam spesies yang sama tetapi wujud variasi, bermaksud daripada satu individu dengan satu individu, satu organisma dengan satu organisma dalam spesies yang sama dia tidak sama. Kalau kita bayangkan kalau klon tu dia sama semua je kan, muka sama, bentuk sama, tetapi sebab klon dihasilkan melalui proses mitosis. Tetapi kalau proses meiosis ni dia akan hasilkan variasi genetik walaupun di kalangan spesies yang sama. Sebab tu awak tengok dalam kalangan adik-beradik awak pun, katakan awak ada 5 orang adik-beradik, ada ke yang muka exactly sama? Sarah exactly muka sama dengan adik, cetak dia sama, tak ada beza langsung. Ada macam tu tak? Tak ada kan? Walaupun kita adik-beradik bermaksud lahir daripada ibu dengan ayah yang sama, okey, tetapi setiap adik-beradik awak tu dia tak sama. Dia ada variasi dekat situ. Dia pelbagai. Okay. Contoh dekat sini awak tengok. Ni yang cikgu sebut tadi. Proses meiosis dia memastikan dia membentuk gamit melalui proses gametogenesis. Inilah proses gametogenesis ni. So proses gametogenesis ataupun proses pembentukan sel gamit. Dia berlaku dia berlaku pada induk lelaki dan juga induk perempuan.
pada induk perempuan, proses pembentukan sel ovum tu, proses itu dikenali sebagai proses oogenesis. Ovum, oogenesis. Manakala untuk proses pembentukan sperma, prosesnya adalah proses spermatogenesis. So, awak tengok dekat sini. Saya ambil yang contoh untuk induk lelaki lah. Dekat induk lelaki. Jadi dekat bahagian organ pembiakan lelaki, dekat testis. Dekat testis, dekat dalam testis tu, dia ada sel induk sperma. Sel induk sperma tu, inilah dia. Sel induk sperma ni sebenarnya bilangan kromosom pada sel induk sperma adalah 2N. Bermaksud bilangan kromosom pada sel induk sperma adalah 46. Tetapi untuk hasilkan sel sperma, maka sel induk sperma tadi ataupun sel spermatosit ni, dia akan menjalani proses pembahagian sel secara meiosis. Yang mana bila meiosis 1, dia akan hasilkan 2 sel anak. Dan 2 sel anak ini akan menjalani proses meiosis 2, pembahagian kali kedua. Dan at the end dia akan hasilkan 4 sel anak, yang mana 4 sel anak ini adalah sel sperma lah. Dan sel sperma yang dihasilkan mempunyai bilangan kromosom haploid. N separuh daripada bilangan kromosom yang ada pada sel induk sperma tadi. Sama juga dengan proses pembiakan sel ovum. So ni sel ovum. Jadi sel ovum ni sebenarnya dia terhasil daripada sel induk. Sel induk ovum ataupun dikenali sebagai sel oocyte dalam bahasa Inggeris, oocyte dalam bahasa Melayu dia oocyte kot. Oocyte ni. Jadi sel induk ovum ni, oocyte ni, dia akan menjalani proses pembahagian secara meiosis, yang mana dia akan menghasilkan 4 sel anak yang mana bilangan kromosom dia adalah haploid. N tinggal kat sini. So sel induk dia bilangan kromosom dia adalah 2N. Jelas so jangan rasa macam peninglah kat mana sebenarnya dia berlaku. Sebab sebenarnya proses pembiakan secara meiosis ini hanya berlaku pada organ pembiakan. Dia melibatkan sel induk. Sel induk untuk sperma dan juga ovum, yang mana sel induk tadi perlu menjalani proses pembahagian secara meiosis untuk menghasilkan sel anak yang bersifat haploid. Haploid bermaksud sel anak tadi mesti bilangan kromosom dia mesti separuh berbanding dengan sel bilangan kromosom pada sel induk. Ini adalah keperluan proses ataupun kepentingan berlakunya proses meiosis. Alright, baik. Teruskan dekat sini So untuk meiosis tadi waktu cikgu explain tadi, cikgu dah sebut dah. Sebenarnya proses meiosis dibahagikan kepada 2 peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Meiosis 1 terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan juga telofasa 1. Manakala proses meiosis 2 juga, dia terdiri daripada 4 peringkat juga, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. So sekarang kita pergi terus pada proses pembahagian sel secara meiosis. Yang ini cikgu nak pakai terus daripada buku teks awak lah. Sebab daripada buku teks tu memang dah cantik dah dia punya tu. Dah cantik dah dia punya. Sekejap awak dah standby dengan buku teks kan? Cikgu suruh standby dengan buku teks. Mana buku teks? Cikgu memang dah pesan siap-siap dah standby dengan buku teks sebab kita akan gunakan buku teks terus kat sini. Habis. So sekarang kita tengok terus pada peringkat pertama dalam meiosis 1, iaitu profasa 1. Jadi semasa profasa 1,
Okay, apa yang berlaku kalau kita perhatikan dekat sini, tengok daripada gambar rajah ni. So kromatin, okay, kromatin akan memendek, menebal dan juga dia akan bentuk kromosom yang sangat jelas kelihatan di bawah mikroskop. Okay, kemudian kromosom homolog, okay, dia akan kromosom homolog akan bentuk sinapsis, okay? Bukan bentuk sinapsis, akan berlaku proses sinapsis. Okay, apa itu sinapsis? Sinapsis ini adalah proses di mana kromosom homolog dia akan berpasangan. Jadi apabila kromosom homolog ni berpasangan, dia akan membentuk bivalent. So ini kan kromosom homolog. Jadi semasa profasa 1, kromosom homolog ni dia akan berpasangan. Okey, dia berpasangan. Jadi apabila dia berpasangan, so proses proses ini kita namakan sebagai sinapsis. Jadi apabila kromosom homolog berpasangan, dia akan bentuk struktur ni, kita namakan dia sebagai bivalent ataupun tetrad. Okay, kenapa kita panggil dia tetrad? So sebab dia terdiri daripada 4 kromatid. 1, 2, 3, 4. So ini adalah satu tetrad. Okay, macam mana boleh terbentuknya tetrad ni? Sebab berlakunya sinapsis. So apa itu sinapsis tadi? Sinapsis berlaku di mana kromosom homolog dia akan berpasangan. Baik. Jadi kemudian kita dapati semasa profasa 1 juga berlakunya proses pindah silang. So tengok dekat dalam gambar rajah ni. Berlaku proses pindah silang. Yang mana sebenarnya proses pindah silang ini merujuk kepada proses pertukaran bahan genetik yang berlaku antara kromatid bukan seiras. Kalau tengok daripada gambar rajah, ini katakan kita ambil contoh yang ni lah. Ni kromosom homolog yang warna merah ni, yang tinggi, yang panjang ni. So yang dua-dua warna merah ni adalah kita panggil kromatid kembar kan. Kromatid kembar. Yang warna biru ni kromatid kembar. Tetapi bila warna merah ni, kromosom yang warna kromatid kembar ni, kromosom homolog ni, dia berpasangan. Okey, jadi awak nampak dekat bahagian hujung ni, kaki dia dekat sini, so dia bersilang. Sebenarnya bersilang itu adalah untuk membolehkan berlakunya proses pertukaran bahan genetik antara kromatid bukan seiras. Sebab apa bukan seiras? Sebab dia berlaku antara kromosom yang warna merah ni dengan kromosom yang warna biru ni. Kromatid yang warna merah dengan kromatid warna biru ni. Okey, jadi pindah silang dia akan menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromosom. Dan tempat di mana berlakunya pindah silang ini disebut sebagai kiasma. Nampak ni kiasma. So kiasma kat mana ditunjuk? Dekat sini. Dekat titik ataupun tempat di mana berlakunya proses pindah silang. Dan pada akhir profasa 1, so kita dapati membran nukleus dan juga nukleus mula menghilang. Okay, kedua-dua sentriol, ni sentriol, okay, akan bergerak ke kutub sel yang bertentangan dan gentian gelendung juga akan terbentuk di antara dua sentriol tadi. Okay. So apa beza yang awak nampak antara profasa 1 dengan profasa dalam mitosis? Siapa nak jawab? On mic awak. Cikgu macam boring je cakap seorang-seorang je. Awak cakap sama dengan cikgu. Sekarang cikgu tanya soalan. So kalau awak tengok daripada gambar rajah dan daripada penerangan dekat sini, apa beza antara profasa 1 dan juga profasa dalam mitosis? Step 1. Afiq. Afiq nampak beza tak dekat situ daripada gambar rajah tu? Apa yang Afiq boleh nampak perbezaan paling ketara antara profasa 1 dengan profasa yang berlaku semasa proses mitosis? Ada tak? Semalam cikgu buat kelas dengan 5 cekal, 5C.
tanya soalan dekat seorang student, lama tunggu, tak saut-saut, rupanya dia tertidur. Jangan dia tertidur lah tang ni. Afiq ada tak Afiq? Afiq senyap je. Raf ada Raf? Apa yang Raf nampak beza antara Profasa 1 dengan Profasa? Senyap juga, krik 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 juga, semua orang tak nak jawab soalan cikgu, sedih kan? Semua orang tak nak jawab, okey. So, okay, Nek Haziah jawab. Kromosom homolog berpasangan ataupun kita kata semasa meiosis 1, semasa profasa 1, okay, berlaku proses sinapsis. Yang mana kromosom homolog berpasangan membentuk bivalent. Bagus, Nik Haziah. Sebab dalam proses mitosis semasa profasa, proses sinapsis tidak berlaku. Sinapsis tidak berlaku, bermaksud dekat sini proses kromosom homolog tidak berpasangan semasa mitosis ataupun semasa profasa dalam mitosis. Tetapi dalam meiosis semasa profasa 1 berlakunya proses sinapsis yang mana kromosom homolog tadi dia akan berpasangan. Terima kasih Nik Haziah. Okey, baik, tak apa, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi perbincangan kita. Sekarang kita dah pergi pada fasa yang kedua iaitu metafasa 1. Okey. Kita tengok apa yang berlaku semasa metafasa 1. Tengok gambar rajah sekali Okey. So, kita nampak dekat sini dengan sangat jelas semasa metafasa 1, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. So yang tersusun pada satah khatulistiwa adalah kromosom homolog. Jadi satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog, dia akan terikat pada gentian gelendung dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendung dari kutub sel yang bertentangan. So ini maksud dia. Satu kromosom daripada pasangan kromosom homolog ni dia terikat pada gentian gelendung kutub yang belah sini. Yang warna merah ni satu pasangan lagi kromosom homolog ni. So dia terikat pada pada gentian gelendung pada kutub sel yang satu lagi. Sebab yang tersusun pada satah khatulistiwa semasa metafasa 1 adalah kromosom homolog. Okay, kemudian kromatik kembar, kromatik kembar ni dia masih lagi terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Okay, so dia yang penting, peristiwa penting yang berlaku semasa metafasa 1 adalah kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Okey, baik. Kemudian sel tadi akan masuk pada anafasa 1. Kita tengok anafasa 1. Jadi semasa anafasa 1, gentian gelendung akan mengecut. So bila dia mengecut, dia menyebabkan setiap kromosom homolog dia akan berpisah daripada pasangan homolognya dan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Pengecutan gentian gelendung ni dia akan menyebabkan kromosom homolog yang berpasangan tadi dia akan terpisah. Yang mana setiap satu kromosom pasangan kromosom homolog tadi dia akan bergerak ataupun kita kata dia tertarik pergi pada dua kutub yang bertentangan. Dan kita dapati setiap kromosom masih lagi terdiri daripada masih lagi terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. Okey. Yang terpisah adalah pasangan kromosom homolog. Tetapi setiap kromosom tadi masih lagi terdiri daripada sepasang kromatik kembar. Okay. So, habis anafasa 1. So, sekarang sel tadi masuk ke fasa yang terakhir dalam meiosis 1 iaitu telofasa 1. Nampak jelas daripada gambar rajah. Semasa telofasa 1,
Okay, kromosom dah tiba di kutub sel yang bertentangan. Dah sampai dah dekat kutub sel yang bertentangan. Dan setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom sahaja. So bila telofasa 1, bilangan kromosom tu dah haploid dah tinggal separuh dah. Okey? Macam mana awak nak, apa yang dimasukkan dia dah jadi haploid? Kita tengok balik dekat sini. So masa sel ni mula dengan profasa 1, berapa bilangan kromosom dia dekat sini? So dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kromosom. Tetapi bila sampai pada telofasa 1, okey, kromatik kembar yang sampai dekat dua kutub sel yang bertentangan ni, so setiap satu sel anak ni dia cuma akan ada 1, 2. 1, 2. Bermaksud dah separuh daripada bilangan kromosom yang terdapat pada sel induk. Okay, jadi setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri daripada satu set kromosom sahaja. Okay, kemudian gentian gelendong kemudiannya menghilang dan nukleus muncul semula dan membran nukleus akan terbentuk semula. Okey, so habis peringkat 1 dalam meiosis. Apabila berakhirnya proses ataupun kita kata peringkat telofasa 1. So nampak jelas dekat sini bila telofasa 1 yang terbentuk adalah dua sel anak yang mana bilangan kromosom dia adalah haploid. Jadi dua sel anak yang terbentuk semasa telofasa 1 ni akan menjalani proses pembahagian sel kedua. So dia akan masuk pada peringkat meiosis 2. So nampak ni dua sel anak yang terbentuk tadi. So kita tengok apa yang berlaku semasa profasa 2. Yang berlaku semasa profasa 2 ni tak susah pun. Kenapa cikgu cakap tak susah? Sebab semua yang berlaku semasa profasa meiosis 2 ni sama je dengan proses pembahagian sel secara mitosis. Dia punya sequence dia. Dia punya sequence dia sama je. Okay, tengok dekat sini profasa 2, so nukleus dan membran nukleus menghilang. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar. Nampak setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Kemudian semasa profasa 2, gentian gelendong mula terbentuk dalam kedua-dua sel anak. Okey, sama Baik, kemudian kita masuk pada metafasa 2. Okey, metafasa 2. So yang tersusun pada satah khatulistiwa nanti adalah kromosom. Bukan kromosom homolog lagi dah. Sebab kromosom homolog tadi dah terpisah semasa anafasa 1. Jadi sekarang yang tersusun pada satah khatulistiwa secara rawak semasa metafasa 2 adalah kromosom. Dan setiap kromatid, kromatid ni, dia terikat pada gentian gelendong di sentroma. Dan metafasa 2 tamat apabila sentroma berpisah. Okey, sentroma berpisah. Jadi apabila sentroma berpisah, so sekarang masuklah anafasa 2. Okey, masuk anafasa 2 apabila sentroma terpisah. Okey, jadi pasangan kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan dan kemudian didahului oleh sentroma. Dan kemudian setiap kromatid pada peringkat ini dikenali sebagai kromosom. Okey, nampak yang bergerak pergi sekarang ni kromosom tadi sentroma dah terbahagi, telah membahagi, terpisah. Jadi menyebabkan kromatid kembar tadi terpisah. Jadi pasangan kromatid kembar tadi dia terpisah dan dia bergerak pada dua kutub yang berlainan. So sampai dekat dua kutub dan pada peringkat ini kita sebut dia sebagai kromosom. Okey. Dan akhir sekali adalah telofasa 2. Okey, telofasa 2. Jadi semasa telofasa 2, kromosom tiba di kutub sel, dah sampai dah dekat kutub sel, gentian gelendong mula menghilang, membran nukleus dan juga nukleus terbentuk semula. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Dan telofasa 2
Dia berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Sebab apa 4 sel anak? Sebab sel anak yang pertama ni dia akan hasilkan 2 sel anak. Sel anak yang kedua tadi yang terhasil semasa meiosis 1 tadi juga akan membahagi menghasilkan 2 sel anak juga. Jadi total number of sel anak yang dihasilkan semasa telofasa 2 adalah 4. Dan tengok betul-betul bilangan kromosom pada 4 sel anak yang dihasilkan ini juga adalah haploid. Haploid maksudnya separuh. Tadi masa sel induk tadi bilangan kromosom dia 4 kan? Masa meiosis 1 dah tinggal 2. Dan bila dah selesai dengan meiosis 2 juga, kita dapati dekat sini bilangan kromosom pada sel anak ni juga dah cuma tinggal 2 sahaja. Bermaksud separuh daripada 4. Okay. Selain daripada tu, kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk yang diploid. Dan sel anak yang haploid ini akan berkembang jadi gamet. Jadi gamet ni maksudnya dia akan jadi sama ada sel sperma ataupun sel ovum. Kita nak tengok fokus dekat gambar rajah ni. Nampak bukan saja-saja je gambar rajah ni. Bukan saja-saja je dia warna-warnakan dekat sini. So awak nampak. Pada kromosom, pada kromosom sel anak yang terhasil ni, awak boleh nampak ada belang dekat sini. Kromosom warna merah, so kaki dia dekat sini dia ada belang warna biru. Yang warna biru dia ada belang warna merah. So ini adalah hasil daripada proses pindah silang yang berlaku semasa profasa 1. Jadi bermaksud dekat sini, sebab itulah dia kata dekat sini, point dia dekat sini, kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk. Kenapa kandungan genetik dia berbeza? Sebab telah berlaku proses pindah silang, iaitu proses pertukaran maklumat genetik, proses pertukaran maklumat genetik. Okey, jadi selesai dah proses meiosis. Okey. Cuba cikgu nak ada satu soalan. Proses replikasi, proses replikasi, adakah dia berlaku semasa meiosis 1 sahaja ataupun dia berlaku semasa meiosis 1 dan juga semasa meiosis 2? Sebab kalau kita ingat balik dalam yang kita dah bincang dalam kelas kita yang lepas, semasa fasa cell cycle kan, kita sel kan. So semasa proses fasa S akan berlaku replikasi. Proses replikasi DNA. Jadi sama juga dengan proses semasa meiosis ni. Masa meiosis ni juga dia akan berlaku juga proses replikasi. Cuma soalan cikgu, adakah replikasi itu berlaku sekali sahaja ataupun dia berlaku 2 kali? Sebab dalam meiosis proses pembahagian sel tu dia berlaku 2 kali kan? Dia akan peringkat pertama adalah meiosis 1, peringkat kedua adalah meiosis 2. Jadi adakah proses replikasi DNA tu juga dia berlaku 2 kali? Emilia? Macam mana Emilia? Sekali ke 2 kali replikasi DNA berlaku semasa meiosis? Turgesh? Turgesh? Karen, macam mana replikasi DNA? Dia berlaku sekali ke 2 kali semasa meiosis? Adakah dia berlaku sebelum profasa 1, kemudian dia berlaku lagi semasa sebelum profasa 2? Ataupun dia berlaku sekali je? Okey, Turgesh kata 2 kali, ada tanda soal dekat situ. Yang lain macam mana? Sekali atau 2 kali? Mana Emilia?
Okay, Nik Hazia Izati, satu kali. Ya, betul. Satu kali ke cikgu, ya sebenarnya. Semasa meiosis, okay, proses replikasi DNA hanya berlaku sekali sahaja. Okay, bermaksud dia hanya berlaku sebelum peringkat meiosis 1. Ataupun dia boleh kita katakan kat sini dia berlaku sebelum profasa 1 lah. Dia tak berlaku dah kali kedua ataupun sebelum proses meiosis 2. Jelas replikasi DNA hanya berlaku sekali sahaja. Jangan ada yang kata 2 kali sebab nampak dekat situ ada 2 kali kan, profasa 1 ada profasa 2. Jangan salah faham So replikasi DNA hanya berlaku sekali sahaja. Ada soalan lagi? Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan kat cikgu? Ada siapa-siapa yang tak faham? Kat mana-mana, sangkut dekat mana-mana, boleh tanya soalan sebelum cikgu terus pada perbandingan persamaan dan juga perbezaan antara meiosis dengan mitosis. Kita nak kena buat, nak kena tengok betul-betul apa sebenarnya beza antara mitosis dan juga meiosis. Ada soalan? Oh, semua tidur. Okey, Nik Haziah, terima kasih. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita nak sambung lagi. Okay, tadi cikgu cakap kita nak bincang tentang perbezaan antara meiosis dengan mitosis. Okay. Yang ini sebenarnya cikgu dah suruh awak standby juga dengan modul kan, sebab dalam modul tu adalah beberapa benda juga yang ditambah-tambah kat situ yang beza daripada jadual cikgu kat depan ni, dekat dalam slide ni. Okay, tak apalah, kita bincang dulu kat depan Baik, so bila banding beza, maka kena senaraikan dulu persamaan, lepas tu baru kita akan bezakan kedua-dua proses mitosis dan juga meiosis daripada beberapa aspek yang berbeza lah. Okay, baik, kita tengok persamaan dulu. Dari segi persamaan, kedua-dua mitosis dan juga meiosis adalah proses pembahagian sel yang berlaku dalam nukleus dan dia juga melibatkan kromosom. So ini persamaan dia. So mitosis, meiosis adalah proses pembahagian sel. Mitosis, meiosis berlaku dalam nukleus dan proses pembahagian mitosis dan juga meiosis juga melibatkan kromosom. Itu adalah persamaan. Sekarang kita tengok pula perbezaan. Okay, perbezaan yang pertama. Perbezaan pertama adalah dari segi lokasi proses. Okay, siapa yang dah prepare, dah ready dengan modul, sebenarnya boleh buka modul awak muka surat 78 tu. Dah boleh dapat banyak info dah untuk awak lengkapkan dalam modul awak daripada apa yang kita bincangkan sekarang. Okay, untuk mitosis, mitosis adalah proses pembahagian sel yang berlaku dalam sel soma. Okay, tetapi meiosis adalah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ pembiakan. Ataupun kita kata meiosis adalah proses yang berlaku pada organ pembiakan untuk menghasilkan sel pembiakan ataupun gamet. Okey, perbezaan yang kedua adalah dari segi bilangan pembahagian sel. So mitosis dia hanya ada satu pembahagian sel sahaja. Okay, tetapi untuk meiosis, sel tadi akan mengalami 2 kali pembahagian sel. Sebab dia ada 2 peringkat, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, perbezaan yang ketiga adalah dari aspek bilangan sel anak. Jadi untuk mitosis, bilangan sel anak yang dihasilkan adalah 2. Okay, tetapi untuk meiosis, bilangan sel anak yang dihasilkan adalah 4. Okay. Ni kena nampak beza yang sangat ketara. 2 dalam mitosis tapi 4 dalam meiosis untuk sel anak yang bilangan sel anak yang dihasilkan.
Baik, perbezaan yang seterusnya adalah dari segi bilangan kromosom dalam sel anak. Jadi untuk mitosis, bilangan kromosom untuk sel anak adalah diploid. So diploid bermaksud sama bilangan dengan sel induk. Tetapi untuk meiosis, bilangan kromosom dalam sel anak adalah haploid. Haploid ni adalah separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk. Okey. Perbezaan yang seterusnya adalah dari segi proses pindah silang. Jadi proses pindah silang tidak berlaku semasa mitosis, tetapi pindah silang berlaku semasa meiosis. Okay. Dan seterusnya kita tengok pula perbezaan dari segi kandungan genetik sel anak. Jadi oleh kerana proses mitosis tidak berlaku pindah silang, maka kita katakan kandungan genetik sel anak adalah sama dengan sel induk. Tetapi untuk meiosis, tadi kita dah tengok dah dalam perbezaan yang dekat atas ni. So ada berlaku proses pindah silang. So pindah silang tadi adalah proses pertukaran maklumat genetik. Jadi itu menyebabkan kandungan genetik sel anak yang dihasilkan semasa meiosis adalah berbeza dengan sel induk. Dan akhir sekali, kita tengok dari segi beza dari segi kepentingan. Untuk mitosis, kepentingan mitosis adalah proses berlaku untuk menggantikan sel-sel yang rosak, sel-sel yang dah mati. Dan mitosis juga adalah proses yang memastikan proses pertumbuhan berlaku dalam organisma. Berbanding dengan proses pembahagian secara meiosis. Untuk meiosis, kepentingan proses meiosis adalah untuk menghasilkan ovum dan juga sperma. Dan meiosis juga dia adalah proses pembahagian sel yang penting kerana dia adalah proses yang menyebabkan berlakunya variasi. Ataupun kita kata kepelbagaian wujud antara sel-sel anak yang dihasilkan. Baik, habis. Cikgu ada assignment ni sebenarnya untuk awak. Nanti cikgu masukkan assignment yang kena awak buat tu dalam awak punya group yang tu cikgu masukkan supaya semua tahulah. Mungkin ada yang tak join kelas nanti dia tak tahu pula nak kena buat apa tugasan. So ini adalah persamaan perbezaan. Dan akhir sekali sebelum kita masuk subtopik 6.4, tengoklah dari segi gambar rajah ni cikgu cuma nak buat satu kesimpulan. Apa sebenarnya kepentingan proses mitosis dan juga meiosis dalam manusia jadi untuk manusia, bilangan kromosom untuk manusia adalah 46 kan? Lelaki 46, perempuan pun mesti 46. Sebab kita daripada spesies yang sama. Bilangan kromosom 46. So bermaksud sel kita ada bilangan kromosom dia adalah diploid, 2N. Jadi apabila berlaku proses meiosis pada organ pembiakan induk lelaki, dan juga induk perempuan, iaitu untuk menghasilkan sel sperma pada lelaki dan juga sel ovum pada perempuan, meiosis berlaku dan proses meiosis tadi memastikan sel sperma yang dihasilkan mempunyai bilangan kromosom yang haploid. N ataupun bila haploid separuh daripada 46, separuh daripada 46, 23. Bermaksud bilangan kromosom pada sel sperma adalah 23. Sama juga dengan bilangan kromosom pada sel ovum. So bilangan kromosom pada sel ovum juga adalah 23, iaitu N ataupun haploid. Jadi apabila berlakunya proses pembiakan secara seksual, maka akan terjadilah persenyawaan. Yang mana awak dah belajar masa awak tingkatan 1. So persenyawaan adalah proses yang mana sperma bergabung dengan ovum. Jadi bila sperma bergabung dengan ovum, so 23 kromosom bergabung dengan 23 kromosom. Bermaksud 23 kromosom daripada sperma bergabung dengan 23 kromosom daripada ovum, maka dia akan hasilkan zygote yang diploid. So kenapa diploid? Sebab bila 23 plus 23, so bilangan kromosom dia balik kekal pada 46.
Okey, dan zygote yang terbentuk tadi akan develop, akan menjalani proses pembahagian sel secara mitosis untuk hasilkan fetus. Fetus pun sama juga akan menjalani proses pembahagian sel secara meiosis untuk bentuk bayi. Okey, kanak-kanak dewasa. So peranan ini dimainkan oleh proses mitosis, iaitu proses untuk pertumbuhan. Okey, so itu adalah rumusan untuk kepentingan mitosis dan juga meiosis bagi manusia. Habis. Apa yang kita nak bincang untuk meiosis? Ada soalan? Ada soalan? Emilia? Okay, Afiq tak ada soalan, Raf tak ada soalan, bagus. Bukan bagus, cikgu takut nanti awak tak ada soalan sekarang. Mungkin sebab awak sebenarnya awak blur je apalah yang kita bincang hari ni. Tapi nanti bila dah duduk seorang-seorang buat latihan nanti barulah terfikir, oh banyaknya soalan. Mungkin nanti ada. Kan betul Raf? Memang selalu ni macam tu lah. Bila time kita buat latihan baru kita perasan ada banyak benda yang kita tak jelas lagi. Value, kenapa value tak masuk lagi Value tertidur agaknya, tunggu tadi cikgu cakap lambat sikit. Okey, baik, kalau semua tidak ada sebarang soalan, kita nak masuk pada subtopik 6.4. Okey, yang ini pendek je subtopik ni, tapi pendek-pendek pun ada beberapa benda yang cikgu tambah sikit lah kat sini untuk bagi awak lebih banyak info supaya awak lebih jelas ya. Okey, so kita terus tengok pada isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Dalam buku teks awak, yang ini awak boleh rujuk pada muka surat 108. Okay, isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. So kita sel, terus masuk je kita sel dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa. Jadi kita dah tahu dah dalam kita sel kita ada 4 fasa iaitu G1, S, G2 dan juga M. Jadi sebenarnya dia ada satu sistem kawalan yang mana dia memastikan proses pembahagian sel yang berlaku pada setiap fasa dalam kita sel tadi dia berlaku dengan baik ataupun kita kata dia berlaku dengan sempurna. Okay, ada satu sistem kawalan khas. Okay, tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang berlaku juga gangguan pada sistem kawalan khas tadi, dan mana gangguan pada sistem kawalan khas tadi akan menyebabkan pembahagian sel berlaku secara tidak terkawal. Okay, jadi apabila proses pembahagian sel dia berlaku secara tidak terkawal, maka dia akan menyebabkan berlakunya ataupun kita kata terbentuknya tumor. Okey, tumor dia ada dua jenis. Okey, satu tumor jenis benigna. Okey, yang kedua adalah tumor jenis malignant. Okey, benigna dan juga malignant. Alright. Untuk benigna ini adalah tumor yang tidak bahaya. Okey. Kenapa cikgu cakap dia tak bahaya? Sebab kita tumor jenis benigna ni boleh dibuang melalui proses pembedahan saja. Okay, tetapi tumor jenis malignant ni yang ini tumor yang bahaya. Kenapa bahaya? Sebab tumor jenis malignant ni adalah tumor yang kita kenali dia sebagai kanser. Okay? Alright. Dan ini adalah 5 faktor. Cikgu senaraikan dekat sini 5 faktor yang menyebabkan kanser, pembentukan sel kanser, pembentukan kanser. Baik, so faktor yang pertama adalah radiasi. Okay, kita tengok dekat sini. Radiasi ni maksudnya kalau kita terdedah pada bahan-bahan yang bersifat yang boleh membebaskan radiasi. Contoh bahan-bahan yang bersifat radiasi ni adalah sinar X, sinar gamma dan juga sinar ultraungu. Okay. Yang kedua, faktor kedua yang boleh menyebabkan kanser adalah bahan kimia. Contohnya tar. Kita tahu dalam rokok ada kandungan tar.
Dalam tembakau ada kandungan tar so tar dalam tembakau itu sebenarnya dia adalah bahan kimia yang boleh merangsang pembentukan kanser. Okay, yang ketiga adalah bahan karsinogen. Okay, contoh bahan yang bersifat karsinogen adalah formaldehyde dan juga benzina. So yang ini adalah bahan-bahan yang antaranya kita boleh jumpa dalam banyak bahan-bahan yang kita guna dekat dalam rumah kita. Ada juga kadang-kadang kalau tengok ada cecair pencuci lantai, cecair pencuci yang dapur tu ada kandungan formaldehyde dan juga benzina. So awak kena maklum formaldehyde dan juga benzina ini adalah bahan yang bersifat karsinogen, bermaksud dia boleh merangsang proses pembentukan kanser. Okay, faktor yang keempat adalah faktor genetik. Okay, faktor genetik sebenarnya kanser ni dia adalah disebabkan oleh mutasi. Sorry, spelling error lagi kat sini. Kanser adalah disebabkan oleh mutasi dalam gen. So, gen sebenarnya kita boleh warisi daripada, kita boleh waris, boleh diwarisi daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Okay, contoh antara jenis kanser yang kita katakan kanser keturunan, maksudnya dia boleh diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi adalah kanser payudara dan juga kanser cervix. Itu adalah dua contoh common cancer yang sebenarnya dia adalah kanser yang kita panggil sebagai kanser keturunan. Maksudnya boleh diwarisi. Baik, dan faktor yang terakhir yang boleh merangsang pembentukan kanser adalah virus dan juga bakteria. Okay. Dekat sini cikgu ada dapatkan satu info dekat awak. Kajian terbaru menyaksikan kanser cervix adalah disebabkan separuhnya bukan sebabnya ambil daripada ni, dia dah jadi bahasa Indonesia dah. Okay, adalah disebabkan separuhnya adalah disebabkan oleh papilloma virus. Ini kajian tapi belum ada bukti yang betul-betul signifikan lah, yang betul-betul tepat lagi. Jadi ini adalah 5 faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya kanser. Radiasi, bahan kimia, bahan karsinogen, faktor genetik, virus dan juga bakteria. Okay. Jadi kelima-lima faktor tadi sebenarnya dia boleh menyebabkan sel-sel dalam badan kita dia membahagi secara berterusan dan menghasilkan tumor. Okay. Dan apabila sel kanser ni, dia sebenarnya kanser tu dia bermula daripada macam ni. Sel dia membahagi secara tidak terkawal. Okay, dia membahagi secara tak terkawal, maksudnya bilangan dia bertambah secara kita kata macam mana, rapidly. Dia secara cepat. Dia bertambah dan dia menghasilkan tumor. So daripada tumor ni dia boleh develop kepada kanser. Jadi bila dah bentuk sel kanser ni dia akan merebak dan memusnahkan sel-sel normal yang berada di sekitar dia. Dan ini apabila dia musnahkan sel-sel yang berada di sekitar dia, dia akan ganggu fungsi tisu-tisu yang berada yang berdekatan dengan dia juga. Dan kanser yang tidak dapat dikesan, kanser yang tidak dapat dikesan pada peringkat awal, dia akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya boleh membawa maut. Okey. Cuma itulah bila orang yang selalunya, bila orang yang dah disahkan kanser ni, biasanya dia dah sampai stage 3 atau stage 4. Stage 4 lah. Sebab kanser ni dia tak ada tunjuk tanda-tanda awal. So bila orang tu dah start sakit, biasanya bila dia pergi buat pemeriksaan, sebenarnya rupa-rupanya dia ada pembentukan kanser dalam badan dia. Tapi kanser tu dah sampai stage 4. Bila stage 4 dia dah tak boleh buat apa dah. Maksud cikgu tak boleh buat apa ni, maksudnya nak bagi kemoterapi pun dah tak guna dah. Radioterapi pun dah tak guna dah. So tunggu masa ni je lah. Tunggu masa mati je lah. Tapi kalau kanser tu kita dapat kesan dengan awal, peringkat awal mungkin stage 1, stage 2. So pada peringkat awal tu masih lagi kita boleh rawat dengan gunakan kemoterapi ataupun radioterapi ya. Jadi tengok dalam buku teks awak,
Dalam buku teks awak ni, rajah 6.7 pada muka surat 108 ni gambar rajah ni. Jadi ini adalah gambar rajah yang menunjukkan perkembangan kanser payudara. Kenapa dimasukkan dalam buku teks awak ni? Dia ambil contoh kanser payudara sebab kanser payudara ni adalah merupakan dekat Malaysia ni pembunuh nombor 1 wanita-wanita dekat Malaysia kanser payudara. So ada banyak jenis kanser, kanser cervix, kanser limfoma, tetapi bila sebut tentang perempuan yang mati disebabkan kanser, so kebanyakan kesnya adalah disebabkan oleh kanser payudara. Okay, tengok dekat sini ni sel-sel yang ada pada tisu-tisu yang ada pada payudara, pada breast jadi bila dia bermula dengan berlaku proses pembahagian sel secara tidak terkawal, okay, pembahagian sel tidak terkawal, jadi dia bentuk tumor. So yang warna merah ni adalah sel tumor. Okay, jadi tumor tadi dia akan membesar daripada sel tunggal kanser. Okay, jadi dia makin besar, berlaku lagi kita kata rapidly, kita kata uncontrolled mitosis, okay, proses pembahagian sel secara tidak terkawal, mitosis secara tidak terkawal. Jadi daripada tumor yang kecil tu, dia dah jadi besar. Okey, bila dia dah jadi besar dekat sini, so sel-sel kanser ni dia akan bersaing dengan sel-sel yang berada di sekitar dia untuk dapatkan nutrien. Dia akan bersaing. Jadi bila dia dapat nutrien, jadi dia berlaku lagi proses pembahagian secara pembahagian sel ataupun proses mitosis secara tidak terkawal. So makin lama dia makin besar. Dan kemudian bila dia dah makin besar sel tadi, tumor tadi, sel kanser tadi. Jadi sel kanser tadi sebenarnya dia akan merebak ke organ-organ lain. Macam mana cara dia merebak? So dia akan mula masuk ke dalam salur darah dan juga salur limfa. Dia masuk dalam salur darah, dia masuk dalam salur limfa. Jadi bila dia dah masuk dalam salur darah dan juga salur limfa, so dia akan pergi bergerak ke organ-organ kita yang lain. Jadi tumor baru akan terbentuk pada organ-organ lain. Ni yang bila kita kata kenapa bila lambat kesan kanser ni dia boleh menyebabkan kematian. Okey, mungkin pada peringkat awal sel kanser tadi cuma terbentuk pada bahagian payudara. Tetapi bila dia dah merebak, dah merebak dekat sini, contoh dalam diagram ni, dia dah merebak ke ginjal. So dia dah bentuk sel tumor baru dekat organ penting yang lain. Mungkin pada ketika peringkat pembentukan tumor ni, yang ini kalau waktu ni pergi jumpa doktor, kalau doktor dapat detect ada tumor dekat payudara, so masih lagi boleh buat pembedahan, buang tumor ni. Tetapi kalau daripada tumor ni dia dah berkembang kepada kanser, and then lagi buruk lagi keadaannya lagi apabila sel kanser tadi dah merebak pergi ke organ-organ penting yang lain dan tumor baru pula terbentuk pada organ-organ kita yang lain. Pada peringkat ni rawatan-rawatan yang cikgu sebutkan tadi macam kemoterapi tadi tu mungkin sebenarnya dah tak dapat nak buat apa dah tak cukup lagi dah untuk membantu nak mati ataupun nak bunuh sel kanser tadi. Baik. Okey. Seterusnya kita tengok pula Okey. Yang tadi yang kita bincangkan tadi ni adalah sebenarnya sel kanser ni adalah disebabkan oleh proses pembahagian sel yang berlaku secara tidak terkawal. Okey, kenapa pembahagian sel tadi berlaku secara tidak terkawal? Mungkin disebabkan oleh salah satu daripada 5 faktor yang kita bincangkan ni. Contohnya kalau kita ingat masa Perang Dunia Kedua. Masa Perang Dunia Kedua, apabila Nagasaki dan juga Hiroshima dibom dengan bom atom kan? So bom atom. So bila bom atom tu meletup, so selain daripada dia menghasilkan letupan yang besar tu, dia juga memancarkan sinar radiasi. So sinar radiasi tu ada kandungan sinar gamma, sinar alfa, beta, gamma. So mana-mana individu yang terdedah pada radiasi hasil daripada
kesan bom atom, letupan bom atom tadi. So dia telah mengalami mutasi mutasi. Dan mutasi itu berlaku adalah pada kromosom dia. Pada kromosom dia, kromosom kita tak nampak kan kromosom dalam sel kita. Jadi selepas 50 tahun, lepas 50 tahun daripada peristiwa Nagasaki dan juga Hiroshima tu dibom, so bila dibuat kajian dekat penduduk-penduduk yang terlibat, yang hidup, yang selamat daripada peristiwa Nagasaki Hiroshima ni, so peratusan yang sangat tinggi pada bayi-bayi yang lahir selepas itu dilahirkan dengan kecacatan. Dia cacat. Kenapa dia cacat? Sebab mak ayah dia telah terdedah pada sinar radiasi. Okay. Dan ada juga kita dapati ramai juga penduduk-penduduk di Nagasaki dan juga Hiroshima, so dia disahkan sebagai pengidap kanser. Sebab bila dia terdedah pada sinar radiasi tadi, maka berlakulah proses pembahagian sel secara tidak terkawal, maka bentuk sel kanser tadi. Okay. Right. So sekarang kita nak tengok pula, ni isu yang kedua pula, isu ketidaknormalan. Okay, abnormality semasa pembahagian meiosis juga, dia akan menyebabkan penyakit genetik. Okay, contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh ketidaknormalan semasa proses pembahagian meiosis adalah sindrom Down. Jadi bila sebut sindrom Down, semua orang tahu kan? Sindrom Down. Okay, sebenarnya kenapa kita kata bila berlaku abnormality semasa meiosis itu dia boleh menyebabkan kecacatan genetik. Okay. Jadi semasa anafasa 1 ataupun anafasa 2, okay, sekiranya gentian gelendung gagal berfungsi, dia akan menyebabkan kromosom tadi, sepatutnya masa anafasa 1, anafasa 2 tu, apabila gentian gelendung itu dia mengecut, so dia akan menyebabkan sama ada pasangan kromosom homolog semasa anafasa 1 ataupun kromatid kembar semasa anafasa 2, dia terpisah dan bergerak pada dua kutub yang berbeza kan. Okey, tetapi kalau gentian gelendung gagal berfungsi, dia akan menyebabkan kromosom gagal berpisah. Yang ini kita namakan sebagai tak disjungsi. Okey, so bila dia gagal berpisah, kita akan ada gamet yang mempunyai bilangan kromosom yang tak normal. Jadi gamet tadi akan mempunyai bilangan kromosom sama ada 22 atau 24. Okay. Kalau kromosom itu gagal terpisah, satu sel anak dia akan dapat lebih kromosom. Satu sel anak lagi dia akan dapat kurang kromosom. Itu yang kita katakan 22 atau 24 kromosom. Okay. Jika persenyawaan antara gamet normal, okay, yang mana bilangan kromosom dia 23 dengan gamet yang abnormal yang mana dia ada terlebih satu kromosom, 24 kromosom berlaku. Jadi zygote yang terbentuk akan mempunyai 47 kromosom. Sepatutnya manusia berapa bilangan kromosomnya tadi? Sepatutnya hanya 46. Tetapi kalau dah ada 47, so bayi itu akan dilahirkan dengan satu keadaan yang tidak normal. Okay, tengok balik. Ni daripada buku teks awak muka surat 109. Okay, katakanlah ni kita ambil lah. Ini bilangan kromosom diploid manusia. Ni katakan induk lelaki, ni induk perempuan Contoh dalam pembahagian meiosis yang normal, kromosom dibahagikan dengan sekata antara gamet. Maksudnya katakan ini adalah proses gametogenesis yang berlaku dalam induk lelaki dan juga induk perempuan. Sepatutnya bila meiosis itu berlaku, sel anak yang dihasilkan akan mempunyai bilangan kromosom haploid. N bersamaan dengan 23. Tetapi katakan pada induk perempuan ni, berlakunya tak disjungsi semasa anafasa. Jadi maksudnya tak disjungsi tadi bermaksud berlaku keadaan di mana gentian gelendung tadi tidak berfungsi dengan baik menyebabkan proses pembahagian kromosom tadi tidak berlaku dengan betul. Jadi sekarang ni satu sel anak dia lebih kromosom, dapat lebih kromosom. Satu lagi sel anak dia kurang satu kromosom. Sepatutnya dua-dua ni dapat 23 lah.
Tapi yang ini 24, yang ini 22 bilangan bilangan kromosom dia. Jadi sekiranya persenyawaan berlaku antara satu gamet yang normal, yang mana bilangan kromosom dia 23, dengan satu gamet yang mana bilangan kromosom dia abnormal. Dia dah terlebih satu kromosom. So 24 tambah dengan 23. So bila persenyawaan berlaku, maka bilangan kromosom diploid 2N tambah 1. So dia ada 47 kromosom. Jadi untuk kes terlebih satu kromosom ni, untuk kes sindrom Down, so dia terlebih kromosom pada kromosom nombor 21. Nampak ni Sepatutnya hari tu kan kita dah tengok kan, cikgu dah tunjukkan pada awak ni karyotyp kromosom untuk manusia. Jadi setiap satu setiap kromosom tu dia dalam bentuk kromosom homolog kan, dia berpasangan. So ni kromosom pasangan kromosom homolog nombor 1. So semua sekali ada 23 pasang. Kromosom pasangan yang terakhir ni, kromosom yang ke-23 ni adalah kromosom sex. Okay. Tetapi untuk yang Down syndrome, so bila kita kira balik, kita tengok dekat sini ada abnormality yang mana pada kromosom yang ke-21 dia ada terlebih satu kromosom. Jadi lahirlah kanak-kanak bayi ataupun individu Down syndrome yang mempunyai 47 kromosom, iaitu terdapat kromosom tambahan pada set yang ke-21. Yang lahir dengan Down syndrome ni juga dikenali sebagai trisomy 21. Trisomy, tri maksudnya ada 3. Ada 3 kromosom pada kromosom nombor 21. Jadi sindrom Down dia boleh menyebabkan kerencatan mental. Dia punya antara dia punya ciri-ciri bayi ataupun individu yang dilahirkan dengan Down syndrome. Mata sepet dan juga lidah sedikit terjelir. Lidah dia sedikit terjelir tu sebenarnya disebabkan oleh dia punya panjang lidah dia. Lidah dia panjang sikit berbanding dengan kita yang normal. Dan kita boleh tengok kalau yang lahir dengan Down syndrome ni, dia sama je. Dia serupa je, boleh kenal. Kanak-kanak yang lahir dengan Down syndrome, kita boleh kenal dia sebab ciri dia sama. Mata sepet, lidah terjelir dan dia juga adalah terencat akal. Baik, ada soalan setakat ni? Ada soalan dekat nak habis dah ni? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu tanya soalan. Amirul Afiq, tak ada soalan. Draft tak ada soalan. Cikgu tanya soalan selain daripada sindrom Down, siapa ada maklumat berkaitan dengan lain-lain penyakit genetik yang disebabkan oleh tak disjungsi kromosom semasa meiosis? Yang biasa dalam teks awak ni pun dia masukkan adalah sindrom Down. Apa lagi sindrom yang awak tahu, penyakit genetik lain, yang disebabkan oleh terlebih kromosom? Siapa ada info? Pati ada info? Toh? Ada info tak Toh? Lau? Trisomy, yes. So, but what types of trisomy, Tugish? Actually, we have a few types of trisomy. Betul, trisomy. Sama tu yang kita kata kalau untuk Down syndrome, it is known as trisomy 21. Trisomy 21, yes. So, trisomy 18, betul Tugish. So, actually trisomy 18 is also known as Edward syndrome. Betul, ya. Bagus Tugish. Other than that, selain daripada tu, ada tak? Betul dah tu. Maksudnya Tugish pernah baca juga ni. Trisomy 18. Kita juga ada sebenarnya trisomy 13. Ya, very good. Patau syndrome. Betul. Cikgu pernah jumpa live
one of my friends, okay, dia lahirkan anak dengan trisomy 18. So bila dia masukkan dalam grup kelas, dia bagi tahu kata dia baru lahir bersalin dan tapi anak dia lahir abnormal. So dia lahir dengan trisomy 18. So oleh kerana dia kawan salah seorang daripada yang kawan rapat cikgu masa sekolah dulu, so cikgu call dia minta kata nak jumpa, nak tengok, nak datang ziarah, nak tengok. Nak tengok macam mana sebenarnya actual bayi yang lahir sebagai trisomy 18. So doktor anggarkan that baby cuma boleh survive dalam tempoh 24 hours, 24 jam, tapi thank God, siapa tahu kan kuasa Tuhan. So dia bertahan sehingga umur dia tengok Google. Ya. Anak kawan cikgu tu dia survive sampai umur dia 6 bulan. 6 bulan untuk okey, tak apa. Tak kisahlah kalau nak Google pun, tapi rasanya kalau boleh jawab tu maksudnya memang dah pernah Google dan pernah jumpa maklumat lah tentang trisomy. Okey. So you all masih boleh nampak sini extra info. Baik. Sindrom Turner. Okey. So sindrom Turner ini selain daripada trisomy 18 dengan trisomy 13 yang Tugesh sebut tadi. Okey, kita juga ada sindrom Turner. Okey. So sindrom Turner ni dia adalah sindrom yang kita jumpa hanya pada perempuan Okay, so ciri-ciri perempuan ataupun wanita yang lahir dengan sindrom Turner, so dia kekurangan satu kromosom X pada perempuan lah. So maksudnya dia punya kromosom seks dia adalah XO. So tengok dekat sini. Dah dibulatkan dekat sini. So pada kromosom seks dia kekurangan satu kromosom X. Sepatutnya XX kan untuk perempuan, tapi dia punya kromosom seks dia XO. So wanita yang lahir, perempuan yang lahir dengan sindrom Turner, so dia tidak mempunyai ovari dan dia juga tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder yang sempurna. Okay, dia tak ada ovari. So means kalau you boleh bayang lah, kalau dia tak ada ovari maksudnya dia mandul lah. Sebab apa dia mandul? Sebab ovari yang akan hasilkan ovum, iaitu sel pembiakan induk perempuan. So kalau tengok ini contohlah seorang kanak-kanak perempuan yang sindrom Turner. So you nampak dekat sini dia tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder yang sempurna. Kalau tengok bahagian upper body dia ni, dia punya development dia macam lelaki kan. Tangan dia panjang, ni macam ciri-ciri lelaki lah. And then dia punya breast, dia punya payudara tidak terbentuk dengan baik. Ni antara ciri-ciri dia. Alright, tu sindrom Turner. And then we also have Klinefelter syndrome. Okay, Klinefelter syndrome pula, kalau tadi Turner adalah sindrom pada perempuan. Klinefelter ni pula adalah sindrom pada lelaki. Dia keadaan di mana lelaki dilahirkan dengan kromosom X tambahan. So dia punya kromosom seks dia jadi XXY. Sepatutnya lelaki kromosom seks dia adalah XY tapi dia ada ekstra satu X dekat sini. So XXY, double XY, okay. So sama juga macam Turner tadi, so lelaki yang dilahirkan dengan Klinefelter syndrome, dia tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder yang sempurna. Okay, tetapi dia mengalami pembesaran payudara. So dia punya breast ni nampak ciri dia. Sebab dia terlebih satu kromosom X. So dia ada pula pembentukan ciri seks sekunder macam perempuan pula so ada berlaku pembesaran pada payudara. Dan sama juga macam Turner syndrome tadi, so sindrom Klinefelter juga, dia juga individu itu juga mandul sebab mandul sebab dia punya testis dia ada testis ke tak ada? Ada, tetapi dia tidak menghasilkan sperma. Dia tidak menghasilkan sel sperma. Alright, yang ini yang Tugesh sebut tadi, Patau syndrome ataupun trisomy 13. Tengok dia punya abnormality pada dia punya kromosom dia adalah dia terlebih satu kromosom pada kromosom nombor 13 kat sini. Okay. So ada ekstra satu. So antara dia punya
simptom untuk bayi yang lahir dengan trisomy 13 ni, terlebih satu kromosom pada kromosom nombor 13. Okay, dia ada serious eye, brain, circulatory defect as well as cleft palate. Dia lahir juga sumbing, nampak dekat sini cleft palate. Okay, dan dia juga ada polydactyl. Maksudnya ada ekstra. Dia akan lahir dengan satu biasanya ekstra jari. Sama ada jari tangan ataupun ekstra jari pada kaki. Okay, ni polydactyl ni Right. Dan biasanya untuk trisomy 13 ni, dia biasanya boleh survive beberapa bulan je. Tak lebih daripada, ada yang survive lebih lama daripada beberapa bulan tetapi tak lebih daripada 2 tahun. Okay, ni trisomy 13. Okay, yang ini Edward syndrome, trisomy 18. So untuk trisomy 18, tengok pada kromosom yang ke-18. Okay. Ada terlebih satu kromosom. So dia ada 3 kromosom pada kromosom nombor 18. Okay, ini adalah dikata kat sini second most common trisomy. Dan 80% okay, bayi yang dilahirkan dengan Edward syndrome adalah bayi perempuan. Betul. Anak kawan cikgu tu pun adalah dilahirkan anak perempuan dengan Edward syndrome. Okay, dan majoriti dia akan meninggal dunia sebelum dilahirkan. Okay, kenapa dia biasanya dia meninggal ataupun mati sebelum dilahirkan? Sebab untuk Edward syndrome ni, dia punya antara dia punya defect dia adalah kegagalan organ-organ utama dia terbentuk dengan baik. So dia punya buah pinggang, okay, kidney dia tak terbentuk dengan baik. Kidney dia tidak berfungsi dengan baik. So dia ada masalah jantung. Okay, tengok dekat sini low survival rate because heart abnormalities, kidney malformation. Okay, dia punya kidney tidak terbentuk dengan baik. Dan simptom lain dekat sini mempunyai bentuk kepala, saiz kepala yang kecil. Kemudian dia punya telinga dia terbentuk bawah sikit. Dia bawah, lebih rendah daripada telinga. Sepatutnya kita punya telinga dia selaras dengan kita punya mata kan. Tetapi untuk bayi yang lahir dengan Edward syndrome ni, telinga dia terbentuk rendah. Okay, jauh daripada dia punya kedudukan mata dia. Okay, that's all. So, tamat apa yang kita nak discuss hari ni. So, Alhamdulillah, kita dah habis chapter 6. Okay, sebelum kita tamatkan kelas kita petang ni, ada sebarang soalan? Okay, Alhamdulillah tak ada soalan dari Afiq. Yang lain-lain macam mana? Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, so maksudnya kita dah habis bab 6 kita dah habis bab 6.